Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kasihi Tuan Imam, seluruh ahli jatan kuasa yang hadir pada malam ini, para muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah kerana pada malam ini kita diizinkan oleh Allah untuk sama-sama kita berada dalam surau ini. Selesai kita solat maghrib, kita melapangkan masa sebentar duduk dalam satu majlis ilmu yang disebut sebagai taman-taman syurga, dipenuhi dengan keberkatan di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kita semua dan menjadikan kita di kalangan hamba-hamba yang bertakwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni insya-Allah marilah sama-sama kita mendengar satu hadis yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibnu Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibnu Adam, law balagat zunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu laka. Ya ibnu Adam, innaka law ataitani bikirabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'ah la ataituka bikirabiha maghfiratan. Rawahu Tirmizi. Hadis hasan sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang kita baca malam ni menceritakan tentang betapa luasnya rahmat Allah terhadap hamba-hambanya, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan golongan yang akan diberikan keampunan oleh Allah. Siapa dia tuan-tuan? Kita akan tengok pada malam ni insya-Allah, yang diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu. Siapa dia Anas? Dia di antara salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sebenarnya ialah Anas bin Malik bin Nadar. Ibunya Ummu Sulaim yang berasal daripada kaum Ansar, dan dia salah satu daripada kabilah Bani An-Najjar. Ini dari sudut pengenalan Anas bin Malik. Disebut dalam satu riwayat menceritakan satu hari ibunya Ummu Sulaim pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dibawa Anas bin Malik. Ketika itu Anas bin Malik berumur 10 tahun. 10 tahun ni budak kecil lagi lah. Kalau zaman kita gak budak sekolah rendah dah jam 4. Ibunya jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menyatakan, ya Rasulullah, ini anakku Anas bin Malik. Hari ini aku serahkan dia untuk menjadi khaddam kepada kamu. Maksud khaddam di sini ialah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya sanggup korbankan Anas bin Malik
untuk berbakti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya Ummu Sulaim. Bahkan disebut dalam satu riwayat menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil namanya Abu Hamzah. Ini nama panggilan Anas bin Malik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi mendoakan secara khusus kepada Anas bin Malik. Di antara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aqsir malahu. Ya Allah, engkau perbanyakkanlah hartanya. Wa waladahu, dan ramaikanlah anaknya dan keturunan dia. Wa atil umrahu, panjangkanlah usia dia. Wa barik lahu, dan berkatilah hidup dia. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia dalam syurga. Ini doa Nabi kepada Anas bin Malik. Sebab tu kita ni kalau jumpa alim ulama, tok-tok guru yang alim, tuan-tuan jumpa dia, tuan-tuan minta doa daripada mereka. Minta doa. Tuan-tuan jumpa ustaz yang alim, yang warak, yang bertakwa, tuan-tuan jumpa dia, tuan-tuan minta doa daripada mereka. Entah. Tak minta doa. Jangan minta pitih. Ni jumpa ustaz minta pitih. Ustaz tak pitih dah. Tuan-tuan minta doa. Mudah-mudahan dengan berkat doa tu Allah beri keberkatan dalam hidup kita. Sehingga Nabi mendoakan kepada Anas bin Malik, Allah memakbulkan doa Nabi. Sehinggalah disebut dalam riwayat menceritakan Anas bin Malik mempunyai satu kebun tamar. Kebun tamar Anas bin Malik berbuah 2 kali setahun. Berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain kebun tamar setahun sekali je mengeluarkan hasil. Tapi kebun tamar Anas bin Malik 2 kali setahun. Itu berkat doa Nabi. Yang kedua, Nabi doakan wa aksir wa waladahu, perbanyakkanlah anak dia dan keturunan dia. Disebut dalam kitab Al-Isabah, anak dan cucu Anas bin Malik lebih daripada 100 orang. Tuan-tuan, punya berkat doa Nabi ni. Tuan-tuan, kalau kita campur anak kita, cucu kita, siapa tak 100 orang? Tuan-tuan, tak sampai tuan-tuan. Melainkan kalau tuan-tuan kahwin 2, kahwin 3, mungkin sampai lah tuan-tuan. Ini berkat doa Nabi ni. Yang ketiga, Nabi doakan wa atil umrahu, panjangkanlah usia dia. Usia Anas bin Malik menjangkau hampir dekat 107 tahun. Ini berkat doa Nabi. Panjang usia dia. Bahkan Anas bin Malik di antara salah seorang sahabat Nabi yang paling akhir meninggal dunia. Anas bin Malik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan dia telah meriwayatkan hadis sebanyak 2286 hadis. Sebab Anas bin Malik ni duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ibnu Adam, wahai anak-anak Adam. Hadis ni hadis kursi. Allah menyatakan, memanggil hamba-hambanya, ya ibnu Adam, wahai anak-anak Adam, innaka ma da'autani, sesungguhnya apabila engkau berdoa kepada aku. Cuba tengok perkataan da'autani. Da'autani ni maksudnya, kata ulama hadis, mereka yang berdoa minta keampunan daripada Allah. Itu maksud dia. Maksudnya bila dia berdoa, dia minta Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Perkataan da'autani. Sebab tu kita ni lepas solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat, jangan sekali-kali kita tinggal doa minta keampunan daripada Allah. Paling-paling kurang kita kata, ya Allah ampunkanlah dosa aku, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkanlah dosa aku. Ini sifat yang pertama yang Nabi sebut. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis ini, sifat golongan yang akan diberikan keampunan, mereka yang berdoa minta supaya Allah ampun dosa dia. Sebab tu kadang-kadang kita ni kena rajin berdoa. Ni kadang-kadang malas nak berdoa tu dah.
Doa tu letak tangan tak apa ya. Nak bagi, tak nak bagi sudah. Oh tuan-tuan, ada setengah orang dia doa hak sama je. Tak apalah doa hak sama. Betul lah hari tu dia kata ya Allah macam biasa, amin. Tuan-tuan, duk macam kedai kopi order dah. Tuan-tuan, orang yang berdoa minta keampunan, itu sifat yang pertama. Yang kedua kata Allah warajautani. Rajautani ni kata ulama, mereka yang berdoa dalam keadaan dia takut kepada hukuman Allah. Saat dia berdoa, dia takut azab api neraka Allah. Dalam masa yang sama, dia mengharapkan belah kasihan, rahmat daripada Allah. Itu perkataan rajautani. Tak? Sifat yang kedua. Siapa yang ada dua sifat ni, saat ketika mana dia berdoa, saya ulang balik. Yang pertama, mereka berdoa minta keampunan. Yang kedua, saat dia berdoa, dia takut api neraka Allah, dia takut hukuman Allah. Dalam masa yang sama, dia mengharapkan rahmat dan belah kasihan daripada Allah. Orang yang terhimpun dua sifat ni, Allah Ta'ala kata kepada dia, ghafartu laka ala ma kana minka. Nescaya aku akan ampunkan segala dosa-dosa dia. Wala ubali, dan aku tak peduli banyak mana dosa dia. Tuan-tuan, ini golongan yang akan diberikan keampunan. Kemudian Allah Ta'ala memanggil hamba-hambanya, ya ibnu Adam, wahai anak-anak Adam, lau balagat zunubuka ananas sama. Jika sekiranya dosa-dosa kamu mencapai awan-awan di langit. Tuan-tuan, perkataan ananas sama ni dalam bahasa Arab, dia satu perkataan sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni maksudnya terlampau banyak dosa dia, sampai memenuhi ruang-ruang di langit. Tuan-tuan, banyak dosa dia. Bahkan ulama hadis menyatakan, jika sekiranya dosa itu nampak cokoh, tahu cokoh? Oh, payah nak translate dah. Tak, kalau nampak butir depan mata kita dosa tu, tak, satu jisim, satu objek, nescaya akan memenuhi ruang-ruang di langit. Betapa banyaknya dosa dia. Itu maksud perkataan ananas sama. Jika sekiranya dia melakukan dosa sehingga dosa dia memenuhi ruang-ruang di langit. Kemudian kata Allah, summastaghfartani. Lalu dia minta istighfar, keampunan daripada Allah. Itu yang ketiga, golongan yang beristighfar. Sebab tu kita ni jangan tinggal istighfar. Tak, nanti kita akan tengok tentang kelebihan orang yang beristighfar. Mereka yang beristighfar, kata Allah, Tuhan kata dalam hadis ni, ghafartu laka, nescaya aku akan ampun dosa dia, walaupun dosa itu memenuhi ruang-ruang di langit. Tuan-tuan, ini janji Allah yang disebut dalam hadis ni. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala memanggil lagi, ya ibnu Adam, wahai anak-anak Adam, innaka law ataitani bikirabil ardi khataya. Jika sekiranya dosa-dosa kamu itu memenuhi ruang-ruang di bumi, tak di langit, hak ni bumi pula, banyaknya dosa dia. Summa lakitani, kemudian dia berjumpa dengan aku di hari kiamat. Bila di hari kiamat, duk menghadap depan Tuhan, lalu kata Allah, la tusyriku bi syai'ah. Dia dalam keadaan dia berjumpa di hari kiamat, tidak mensyirikkan sesuatu. Tak, ini sifat yang keempat, golongan yang akan diberikan keampunan. Siapa dia? Orang yang mati dalam keadaan selamat daripada syirik. Tuan, dia akan dapat keampunan daripada Allah. Sebab tu jangan mati dalam keadaan syirik. Tak, orang yang mati dalam keadaan syirik, tak sempat nak bertaubat daripada dosa syiriknya, dosanya itu tak diampunkan oleh Allah. Tuan, ini sifat yang Nabi sebut, yang Allah Ta'ala cerita dalam hadis ni. Sebab tu Nabi minta supaya berlindung daripada tergelincir syirik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bi syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ni doa Nabi, berlindung daripada tergelincir syirik. Tuan-tuan, itu bahayanya syirik. Maka kata Nabi, Allah Ta'ala kata, siapa yang jumpa di hari kiamat dalam keadaan dia tidak mensyirikkan dengan sesuatu, la ataituka bikirabiha maghfiratan,
Nescaya aku akan datang kepadanya keampunan sepenuh bumi, kata Allah. Tuan-tuan, Allah ampun dosa dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis hasan sahih. Dalam satu hadis yang lain diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Jabir menceritakan ada seorang lelaki mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, dosa aku ni banyak, ya Rasulullah." Tuan-tuan, dia mengaku depan Nabi banyaknya dosa dia. Lalu diulang pula kali yang kedua, "Ya Rasulullah, banyaknya dosa aku ni." Diulang pula kali yang ketiga, "Ya Rasulullah, banyaknya dosa aku ni." Tuan-tuan, dia stres dengan dosa dia. Dia tak tahu nak buat macam mana. Dalam kadang dia menyesal dalam diri dia nak kembali kepada Allah. Tuan-tuan, pergi jumpa Nabi, mengaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat dekat baru-baru ni lah, dekat Masjid Alam Syah Pudu kan, ada seorang anak muda lepas solat isyak dia mari jumpa. Dia kata, "Ustaz, saya nak tanya sikit soalan boleh?" Kita kata, "Apa dia? Soalan apa?" Dia kata, "Ustaz, belakang saya ni, badan saya belakang ni penuh dengan tatu. Dilukis tatu, tuan-tuan, kat belakang penuh daripada atas sampai ke bawah." Dia kata, "Banyak tatu saya kat belakang ni." Anak muda kan. Lepas tu dia kata, "Ustaz, macam mana sembahyang saya ni, ibadah saya ni? Macam mana mandi wajib saya, semua amalan yang saya buat ni, saya tak boleh nak buang tatu ni sebab dia melekat kat tubuh badan dia." Tuan, dia mari satu penyesalan dalam diri dia, mari satu perasaan nak kembali kepada Allah. Tuan-tuan, duk tanya soalan ni. Tuan, begitu jugalah apa yang diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Mari seorang lelaki mengaku di hadapan Nabi betapa banyaknya dosa dia. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia, Nabi kata kepada dia, "Qul," katakanlah, sebut macam ni, "Allahumma maghfiratuka awtha'u min dhunubi." Wahai Allah, keampunan kamu lebih luas daripada dosa-dosa aku ni. Nabi ajar, bila kita rasa dosa kita banyak, maksiat kita banyak, sebut macam ni, hak Nabi ajar ni, "Ya Allah, keampunan kamu lebih luas daripada dosa-dosa yang telah aku lakukan. Wa rahmatuka arja indi min amali." Rahmat kamu lebih aku harapkan, belah kasihanmu aku harapkan daripada amalan-amalan yang telah aku lakukan. Nabi suruh sebut gitu. Kalau kita rasa dosa kita banyak, maksiat kita banyak, sebut begitu. Tak. Lalu lelaki ni sebut macam apa hak Nabi sebut ni. Dia ikut, "Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi." Ya Allah, keampunan kamu lebih luas daripada dosa-dosa aku ni. "Wa rahmatuka arja indi min amali." Rahmat kamu, belah kasihan kamu lebih aku harapkan daripada amalan-amalan yang telah aku lakukan. Dia sebut. Lepas dia sebut, Nabi suruh sebut lagi. Dia ulang pula kali yang kedua. Lepas dia sebut, Nabi kata kepada dia, "Bangunlah, bangun." Dia pun bangun. Lepas dia bangun, Nabi kata, "Pergilah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kamu." Tuan-tuan, nak ceritanya betapa luasnya rahmat kasih sayang Allah terhadap hamba-hamba dia. Sebab tu kita kena ingat, dosa ni tuan-tuan dia ada dua. Tak. Yang pertama, dosa kita direct dengan Tuhan. Tak. Dosa kita tinggal semayang, tak. Dosa yang kita langgar perintah dia. Ini semua dosa yang apabila kita bertaubat sungguh-sungguh, Allah ampun dosa kita. Dosa yang kedua yang melibatkan dengan manusia, makhluk. Hak ni payah sikit. Dia tak cukup dengan kita bertaubat, dalam masa yang sama kalau kita buat zalim ke orang, kita kena minta maaf dengan dia. Kalau kita ambil harta dia, kena pulangkan balik harta dia, kena ganti balik. Ni dosa dengan makhluk. Yang kita cerita malam ni ialah cerita tentang dosa kita dengan Allah direct. Tuan-tuan, banyak mana pun dosa kita, nescaya disebut dalam hadis ni, Allah janji keampunan seluas-luasnya untuk dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu pentingnya istighfar pada Allah. Istighfar, tuan-tuan, jangan tinggal istighfar. Kerana orang yang banyakkan istighfar pada Allah ini, dijanjikan keampunan untuk dia. Istighfar yang paling bagus, yang paling afdal,
yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iaitulah sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh beramal dengan penghulu istighfar ni bagus. Apa dia penghulu istighfar? Nabi kata ayyaqulul abdu, seseorang hamba itu menyatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi farfilni fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini disebut sebagai sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Kalau boleh beramal dengan ni lagi bagus. Nabi kata dalam hadis, wa man qala laha minan nahar, siapa yang duk baca pada waktu pagi, dia baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai habis dia baca, muqinan biha, dalam keadaan penuh keyakinan dalam diri dia, mengharapkan rahmat keampunan daripada Allah. Dia faham apa yang dia sebut tu. Lalu kata Nabi, famata min yaumih qabla an yumsi, ditakdirkan oleh Allah tiba-tiba dia mati hari itu, meninggal. Sebelum masuknya waktu petang, dia baca waktu pagi, meninggal dia sebelum masuk waktu petang. Nabi kata fahuwa min ahlil jannah, orang ni ahli syurga, kata Nabi, ahli syurga. Tuan-tuan, Nabi jamin untuk dia. Tuan-tuan, punyalah besar kelebihan sayyidul istighfar. Lalu kata Nabi, wa man qala laha minal laili, siapa yang duk baca pada waktu malam, sebelum dia tidur dia baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai habis dia baca, muqinan biha, dalam keadaan penuh keyakinan dalam diri dia, mengharapkan keampunan daripada Allah. Famata qabla an yusbih, ditakdirkan oleh Allah dia mati malam tu sebelum masuknya waktu subuh, meninggal dia. Nabi kata fahuwa min ahlil jannah, orang ni ahli syurga, kata Nabi. Nabi jamin syurga untuk dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, menceritakan tentang kelebihan orang yang menyebut sayyidul istighfar. Besar kelebihan ni, tuan-tuan. Tak, kalau boleh amalkan. Tak, tiba-tiba dia kata ustaz panjang sangat ni. Tak ada hak pendek-pendek. Nama pun Tok Pulu. Tak, panjanglah sikit. Tak, kalau tak sempat nak ambil hak panjang, ambil hak pendek. Kan ada istighfar yang pendek-pendek. Antaranya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. Tak, saja duduk saja istighfar. Pun dok edang juga banyak kerja. Pendek sikit ni. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pun dok edang juga. Dah banyak kerja ngak, pendek sikit ni. Tak, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pun dok edang juga, banyak kerja. Terjun ke Allah. Nak bahasa dah. Pada dang nak istighfar pada Allah. Istighfar. Duk saja-saja istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar. Nak. Sambil-sambil duk ayung anak dalam buayang. Anak nak tidur, tak anak dalam buayang. Istighfar. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Istighfar sambil-sambil duk ayung anak dalam buayang. Tengok-tengok anak tak tidur, mak tidur. Tak apalah, tuan-tuan. Yang penting istighfar. Penting istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh, dalam satu hadis menceritakan tentang kelebihan orang yang beristighfar, yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi kata man aksara man istaghfara, barang siapa yang memperbanyakkan istighfar pada Allah.
dia banyakkan istighfar. Astaghfirullah, 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 istighfar. Nabi janji Allah Ta'ala akan beri kepada dia 3 kelebihan untuk dia. 3 kelebihan. Yang pertama, kata Nabi, ja'alallahu min kulli hammin farajan. Allah Ta'ala akan jadikan dia setiap kesulitan dalam hidup dia ada kemudahan untuk dia. Tuan-tuan, saat dia menghadapi kesulitan, kepayahan dalam hidup, Allah mudahkan dia. Tuan-tuan, ini janji kepada mereka yang banyak istighfar. Sebab tu bila kita ada masalah dalam hidup, banyakkan istighfar. Tak? Berkat daripada istighfar itu, Allah mudahkan urusan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa min kulli dhaikin makhrajan. Daripada setiap dhaik. Apa makna dhaik? Dhaik ni maksud sempit. Tak? Tersepit. Kanan tak boleh keluar, kiri tak boleh keluar, depan tak boleh keluar, belakang tak boleh keluar. Dia tersepit dengan masalah dia. Wa min kulli dhaikin. Daripada kesempitan hidup dia, makhrajan, kata Nabi, Allah Ta'ala akan keluarkan dia daripada kesempitan hidup dia. Ini janji Nabi kepada mereka yang istighfar. Sebab tu bila tuan-tuan duk baca kisah Nabi Yunus alaihi salam dalam Quran, bagaimana yang Nabi Yunus Allah sebut dalam Quran, dia terperangkap dalam perut ikan. Tak? Duk dalam perut ikan dalam keadaan gelap gelita, tersepit. Tak? Apa dia istighfar Nabi Yunus yang Allah cerita dalam Quran? Diulang-ulang istighfarnya. Berkat daripada istighfar Nabi Yunus, Allah bebaskan dia. Tuan-tuan, istighfar. Tuan-tuan. Yang ketiga, kata Nabi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala akan kurniakan rezeki daripada jalan-jalan yang tak disangka kepada mereka yang istighfar. Allah buka pintu-pintu rezeki untuk dia. Sebab tu kadang-kadang rezeki ni terhalang sebab apa? Kerana dosa kita. Kadang-kadang rezeki kita ni dihijab oleh Allah kerana maksiat kita. Maka bila orang tu beristighfar, Allah Ta'ala buka pintu-pintu rezeki untuk dia. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang istighfar. Sebab tu lazimilah istighfar. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi kata, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku beristighfar pada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Nabi pun beristighfar fi yaumi aksara min sab'ina marrah, pada tiap-tiap hari lebih daripada 70 kali sehari Nabi istighfar. Dan riwayat yang lain, mi'ata marrah, Nabi istighfar 100 kali tiap-tiap hari Nabi istighfar. Maksudnya lebih kurang 70 hingga 100 Nabi istighfar pada tiap-tiap hari. Tu Nabi dah. Dah kita bukan Nabi ni, lagi banyak kena istighfar pada Allah. Dengan mudah-mudahan dengan kita istighfar itu, Allah gugurkan dosa-dosa kita, tuan-tuan. Maka Nabi SAW setiap hari beristighfar lebih kurang 70 hingga 100 kali Nabi istighfar. Itu Nabi dah. Dah kita bukan Nabi ni, kena banyak lagi lah istighfar pada Allah. Jangan tinggal istighfar. Sebab tu ulama menyatakan martabat orang yang beristighfar itu ada 3. Cuba tuan tengok, tuan-tuan duduk di martabat mana? Tak? Nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 kedudukan orang yang beristighfar. Hak peringkat yang paling bawah, duduk nombor 1, paling bawah sekali, iaitulah mereka yang beristighfar saat apabila melakukan dosa. Bila buat dosa baru istighfar. Tapi kalau tak buat dosa, dia tak istighfar. Tuan, ini martabat hak paling rendah sekali, kata ulama. Itu okey lagi lah. Ada hak paling rendah sekali, buat dosa tak istighfar langsung. Itu lagi teruk, kan? Ini martabat paling rendah, orang yang beristighfar saat bila melakukan dosa. Bila dia buat dosa, dia istighfar. Tak buat dosa, dia tak istighfar. Ini martabat hak paling rendah. Nombor 2, atas sikit, itulah istighfar orang-orang soleh yang dekat dengan Tuhan. Mereka beristighfar saat apabila mereka itu lupa kepada Allah, lalai. Bila tak ingat ke Tuhan, hati dia lupa pada Allah, dia istighfar. Bukan setakat buat dosa je, lupa ke Tuhan, dia istighfar. Tadi duk sebab khurah gelak ketawa, dah astagfirullah, lupa ke Tuhan, istighfar. Ni istighfar orang-orang soleh. Bila dia tak ingat ke Tuhan, istighfar. Nombor 3, hak atas sekali, ini martabat hak paling tinggi, itulah istighfar para nabi-nabi. Nabi istighfar. Kenapa Nabi istighfar? Kata ulama,
kerana untuk menjadi hamba yang bersyukur pada Tuhan. Itu martabat paling tinggi sekali. Tak? Kerana apa? Kerana nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ni terlalu banyak. Tak? Banyak sangat nikmat ni. Nikmat kesihatan tubuh badan. Sihat kita hari ni. Boleh datang masjid, datang surau. Tak? Salat berjemaah, duduk dalam majlis ilmu, sihat. Tangan boleh bergerak, kaki boleh melangkah, mata boleh tengok. Tak? Kesihatan Tuhan beri. Bukan setakat kita sihat, isteri kita sihat, anak kita sihat, suami kita sihat, keluarga kita sihat. Tak? Itu baru nikmat sihat. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Banyaknya nikmat yang Allah beri kepada kita sampai tahap Allah sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu duk kira nikmat-nikmat Allah yang Tuhan beri kepada kamu, la tuhsuha, kamu tak mampu nak kira. Banyak sangat. Maka dengan nikmat yang banyak itulah, maka beristighfarlah untuk menjadi hamba yang bersyukur pada Allah. Membuktikan jadi hamba yang bersyukur. Itulah yang peringkat hak paling tinggi. Kata ulama, mereka yang beristighfar untuk jadi hamba yang bersyukur. Dalilnya dalam satu hadis. Diceritakan oleh Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Aisyah ni dia tengok Nabi ni solat malam, qiyamul lail. Nabi beribadat pada waktu malam sampai bengkok kaki Nabi. Tuan-tuan, bengkok kaki. Kita ni tuan-tuan, kalau bengkok kaki kan apa tuan? Main futsal. Baru ni futsal tuan-tuan, bengkok kaki. Kat seminggu. Tuan-tuan, bengkok kaki kerana main bola. Orang bengkok kaki kerana apa? Gout. Tak, silap makan sikit kena gout. Tuan-tuan, kat seminggu juga kena tu. Tuan-tuan, bukan kat sini ni tempat lain. Tapi dekat-dekat sini jugalah, tuan-tuan. Tak, kena gout. Orang bengkok kaki kerana apa? Pergi shopping komplek ah. Tak, beli belah. Pergi tekak 1 tak jumpa cari. Tekak 2 tak jumpa juga. Naik tekak 3 tak jumpa pula. Pusing balik tekak 1. Bengkok kaki. Tuan-tuan, itu bengkok kaki. Nabi bengkok kaki kerana apa? Beribadat pada waktu malam. Aisyah mari pelik, ya Rasulullah, kenapa kamu beribadat sampai bengkok kaki ni? Sedangkan kamu ni Allah Ta'ala pelihara dosa kamu yang terdahulu dan dosa yang terkemudian. Kamu ni maksum, tapi kamu beribadat sampai begitu rupa. Apa jawab Nabi dalam hadis? Nabi kata, afalan akuna abdan syakura. Apakah aku ni tak patut jadi hamba yang bersyukur pada Allah? Maksudnya Nabi ni beribadat nak jadi hamba yang bersyukur pada Tuhan. Sebab tu makam orang yang bersyukur lebih tinggi daripada makam-makam yang lain. Sebab nak dapat sifat syukur pada Allah ni bukan senang. Maka Nabi istighfar kerana nak jadi hamba yang bersyukur pada Tuhan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah yang terakhir dan kesimpulan daripada apa yang kita bincang pada malam ni tuan-tuan, saya bawa satu riwayat menceritakan tentang kisah Al-Imam Hasan Al-Basri. Tuan-tuan kenal Imam Hasan Basri, seorang ulama besar. Pernah satu ketika Imam Hasan Basri ni orang tanya soalan. Orang tanya dia kata, wahai Imam, saya ni ada masalah dalam hidup saya ni. Rezeki saya sempit. Kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang. Kalau tak kaih tak makan. Tu saya tambah dah. Dia maknanya susahnya hidup dia ni. Siapa berhutang sana berhutang sini, lalu mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Apa jawapan Imam Hasan Basri? Kata Imam Hasan Basri, fakustaghfiru rabbakum. Maka hendaklah kamu beristighfar pada Tuhan kamu. Istighfar. Orang tu pun balik. Mari orang lain pula tanya soalan, wahai Imam, saya ni dah kahwin lama dah, tapi masih belum dikurniakan anak. Tuan-tuan, nak dapat zuriat payah, tak dapat. Kadang-kadang kita jumpa sahabat-sahabat kita 10 tahun kahwin, 15 tahun kahwin, masih belum dapat anak. Lalu ditanya soalan ni, dah ikhtiar macam-macam dah. Berubat sana, berubat sini, makan tokak ali, tokak macam-macam tokak makan. Tuan-tuan, dia tanya soalan ni pada Imam Hasan Al-Basri. Jawab Imam Hasan Al-Basri, fakustaghfiru rabbakum. Maka hendaklah kamu istighfar pada Tuhan kamu. Istighfar. Lalu orang tu pun balik. Mari pula orang yang ketiga duk tanya soalan. Dia kata, wahai Imam, kampung kami ni lama tak turun hujan, kering kontang, habis tanaman mati, tak ada air. Macam mana kami nak buat?
Kata Imam Hasan Basri, fakustaghfiru rabbakum, istighfarlah pada Tuhan kamu. Istighfar. Orang tu pun balik. 3 soalan yang berbeza-beza yang ditanya kepada Imam Hasan Al-Basri, jawapan Imam Hasan Basri jawab sama je. Istighfar, istighfar, istighfar. Tuan-tuan, ni kalau jawab periksa SPM tak lulus dah. Soalan lain-lain jawab sama je, tuan-tuan. Rupa-rupanya jawapan tu diambil daripada Al-Quran. Quran sebut sebenarnya, tuan-tuan, tentang bagaimana janji Allah kepada mereka yang istighfar. Tuan-tuan balik, tuan-tuan buka surah Nuh. Tuan buka Quran, ada satu surah Nuh. Surah Nuh ni tak panjang mana pun kalau kita baca, pendek. Cerita tentang bagaimana perjuangan Nabi Nuh AS. Dakwah Nabi Nuh. Allah sebut dalam Quran ayat yang pertama, inna arsalna nuhan ila qaumih, sesungguhnya kami mengutuskan Nabi Nuh kepada kaum dia. Tuan-tuan, hebat perjuangan Nabi Nuh. Sampai ulama kata dakwah Nabi Nuh hampir dekat 950 tahun. Tuan-tuan, punya panjang perjuangan Nabi Nuh AS. Baca surah Nuh, tuan-tuan, sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, Nabi Nuh memujuk kaum dia supaya istighfar, kembali bertaubat kepada Allah. Kata Nabi Nuh, fakustaghfiru rabbakum, pohonlah keampunan kepada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kamu ni dia Maha Pengampun. Allah ni dia Maha Pengampun. Kalau kamu beristighfar, minta ampun dengan Allah, Allah janji. Pada ayat yang ke-11 Allah sebut dalam Quran, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah Ta'ala akan turunkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu kalau kamu beristighfar pada Allah. Yang seterusnya Allah sebut wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah Ta'ala akan berikan kepada kamu banyaknya harta kekayaan. Allah beri harta kepada kamu. Wa banin, serta anak pinak. Allah kurniakan kepada kamu zuriat. Wa yaj'al lakum jannatin, dan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman. Wa yaj'al lakum anhara, dan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir dalamnya. Ini Quran sebut janji kepada mereka yang istighfar pada Allah. Sebab tu penting dalam hidup kita ni banyakkan istighfar. Istighfar miftahu kullu khair, dia kunci segala kebaikan. Istighfar kunci segala kebahagiaan bila orang tu kembali kepada Allah, bertaubat, minta keampunan daripada Allah. Tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar untuk malam ni. Mudah-mudahan ia memberi manfaat, kebaikan pada kita semua. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.